Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya dan kawan-kawan akan membuat video pembentangan tentang tajuk kami iaitu pembelajaran abad yang ke-21. Okay, antara isi kandungan yang kami akan sampaikan ialah pengenalan pembelajaran abad yang ke-21, dasar pendidikan, baseline kajian, isu pendidikan abad yang ke-21 berdasarkan tinjauan literatur, isu pendidikan abad yang ke-21 berdasarkan hasil temubuan, implikasi dan solusi, kemudian strategi pendidikan abad yang ke-21, seterusnya cadangan kajian lanjutan, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Okay, bermula dengan pengenalan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 telah dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menjadikan murid menghadapi cabaran pendidikan abad yang ke-21. Jadi KPM mengambil inisiatif untuk melancarkan pembelajaran abad yang ke-21 ini secara rintis bermula tahun 2014 dan kemudiannya pelaksanaan ini meluas bermula tahun 2015. Okay. Dan kebanyakannya pakar pendidikan bersetuju bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu berubah mengikut perkembangan teknologi cyber dan juga akses kepada internet yang semakin maju. Okay, jadi pembelajaran abad yang ke-21 ni tujuan dia adalah untuk menyediakan pelajar untuk bersedia dalam menghadapi dunia yang semakin mencabar. Di samping tu, melalui proses ni, kita perlu lakukan perubahan secara fundamental dalam metod pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kita beralih kepada dasar pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran abad yang ke-21. Okay, Badan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM melalui anjakan yang pertama menuntut agar kementerian menyediakan akses kepada pendidikan yang berkualiti setanding dengan kualiti pendidikan antarabangsa. Jadi di sini kementerian untuk mencapai matlamat ini, kementerian perlu menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan PDPC dan kemenjadian murid ke arah penerapan pembelajaran abad yang ke-21. Dan PAK21 ini juga menuntut kaedah pembelajaran yang bukan konvensional lagi, iaitu pembelajaran yang berpusatkan murid. Kemudian dalam anjakan yang ketiga, PPPM menyatakan hasrat untuk melahirkan rakyat yang mempunyai nilai murni yang baik, menghayati nilai dan mengukuhkan pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Di samping tu untuk mengukuhkan dan memberi tumpuan kepada perpaduan dan persefahaman antara murid. Dan hal ini perlu bagi memastikan bahawa sistem pendidikan dapat mampu memberi peluang yang lebih luas untuk murid mempertingkatkan interaksi dalam kalangan mereka. Kemudian dalam anjakan yang ketujuh, PPPM menuntut agar guru-guru dapat memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam pembelajaran abad yang ke-21 bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Jadi kementerian mengambil inisiatif untuk meningkatkan akses internet dan persekitaran maya pembelajaran melalui One Bestari Net di setiap sekolah. Kita beralih kepada kurikulum kebangsaan, dan kurikulum kebangsaan ini melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah dan telah ditambah baik oleh KPM melalui kurikulum bertulis, kurikulum yang diajar dan juga kurikulum yang ditaksir. Jadi kurikulum baharu ni lebih memberi tumpuan kepada kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) untuk menganalisis, bernilai secara kritis, membuat hipotesis dan membuat keputusan. Kurikulum ni juga menggalakkan pembelajaran berasaskan projek melalui peningkatan latihan makmal, inkuari terarah murid dan juga permainan ICT. Jadi matlamat kurikulum kebangsaan ini dalam KSSR iaitu sekolah rendah dan juga KSSM sekolah menengah adalah untuk menerapkan unsur-unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai yang disepadukan dalam aktiviti co-curriculum dan juga kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan kepada sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan baseline kajian berkaitan dengan PAK21. Secara amnya, bagi pembelajaran abad ke-21, kajian-kajian yang dijalankan itu sendiri merangkumi 4 perkara, iaitu elemen PAK21 yang berunsurkan kreatif, kritis, kolaboratif dan komunikatif. Di samping itu juga kita ada unsur-unsur berkaitan dengan nilai murni yang menjadi tunjang kepada keberkesanan pembelajaran abad ke-21. Kemudian kita juga ada alternatif lain seperti penggunaan teknologi dan juga kesediaan guru dalam menghadapi pembelajaran abad yang ke-21. Baik, berkaitan dengan isu pembelajaran abad yang ke-21, kami mengambil isu tersebut daripada beberapa kajian-kajian lepas yang mengetengahkan isu berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama adalah isu berkaitan dengan suasana. Jadi semestinya guru perlu mewujudkan suasana yang bersifat kondusif dalam pembelajaran abad ke-21, kerana kita tahu sekarang ini pelajar-pelajar mereka nak mewujudkan suasana yang seronok dan juga suasana yang boleh membantu mereka di dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan isu yang berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21 juga berlaku disebabkan ada sebagian daripada guru mewujudkan suasana yang masih lagi berpusatkan guru. Jadi
apabila wujudnya suasana yang berpusatkan kepada guru menyebabkan pelajar-pelajar ini merasa bosan dan lesu dalam pembelajaran mereka, sehingga dianggap bahawa guru-guru ini tidak ada kreativiti dalam mempelbagaikan pendekatan subjek yang mereka ajar, khususnya kepada pembelajaran murid di dalam kelas. Yang kedua adalah berkaitan dengan kesediaan. Jadi, isu ini dikhususkan kepada para guru, iaitu dalam pembelajaran abad ke-21, guru-guru perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu beserta dengan kemahiran, khususnya dalam pembelajaran abad yang ke-21. Jika mereka tidak ada ilmu dan juga kemahiran berkaitan dengan PIK 21, menyebabkan guru-guru tidak mampu untuk memvariasikan pengajaran mereka, sehingga akhirnya pelajar akan bersikap agresif, iaitu mungkin pelajar dia tidak suka dengan pembelajaran mereka, ataupun pelajar-pelajar ni dia hilang motivasi dalam pembelajaran mereka. Dan daripada situ juga perlu dilihat dari sudut cabaran daripada segi kompetensi, pedagogi yang digunakan dan juga motivasi pelajar seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Oleh sebab itu, kesediaan guru ini sebenarnya sangat penting bagi memastikan pembelajaran abad ke-21 dapat dicapai objektifnya dan juga matlamatnya, supaya pelajar-pelajar ini apabila keluar daripada kelas, mereka dapat sesuatu daripada apa yang mereka belajar di dalam kelas. Baik, isu ketiga yang berlaku dalam pembelajaran abad ke-21 ialah isu berkaitan dengan nilai mundi. Jadi menurut Kamal dan Hamzah pada tahun 2021, bahawa mereka mengklasifikasikan isu dan cabaran berkaitan nilai mundi kepada 9 bahagian, dan kami mengambil 5 daripada 9 tersebut. Yang pertama adalah kekurangan masa, di mana guru-guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan subjek yang boleh dikaitkan dengan pembelajaran abad ke-21 pelajar. Yang kedua adalah dari sudut pengaruh media sosial dikhususkan kepada para pelajar. Jika mereka tidak mengawal media sosial, itu akan menyebabkan kesan yang sangat besar kepada akhlak pelajar. Yang ketiga adalah personaliti guru, iaitu guru sendiri menjadi role model kepada para pelajar. Yang keempat adalah daripada sudut konsistensi, di mana para pelajar seharusnya perlu ada konsistensi di dalam penerapan amalan nilai mundi yang diamalkan daripada sekolah dibawa kepada rumah. Dan yang terakhir adalah dari sudut motivasi pelajar, sama ada motivasi dari sudut emosi dan juga motivasi dari sudut pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah isu berkaitan dengan penggunaan teknologi. Jadi isu ini sering dibagikan dalam kajian-kajian lepas, kerana isu berkaitan teknologi ini sebenarnya tidak selesai lagi, iaitu apabila berlakunya limitasi di kalangan pelajar dalam mengikuti pembelajaran mereka di dalam kelas, khususnya secara atas talian. Dan sebenarnya isu ini sering dibagikan kerana guru-guru sendiri tidak menguasai kemahiran berkaitan dengan teknologi. Jadi senangnya isu ini dikhususkan kepada para guru yang maaf kalau kita guna bahasa kasar, sebagai tidak celik dalam menggunakan teknologi. Seterusnya kita lihat kepada isu pembelajaran abad 21 iaitu PAK 21. Berdasarkan hasil temuan bersama responden, kami mendapati terdapat beberapa isu PAK 21 yang dibangkitkan oleh responden kami. Yang pertama ialah dari sudut guru. Aktiviti sekolah dan cabang bidang tugas guru terlalu banyak dan mengurangkan masa guru untuk fokus dalam pengadaan kelas. Isu ini telah dibangkitkan oleh responden pertama dan responden kedua terhadap isu PAK 21. Okey, menurut kajian yang dijalankan oleh Mashira et al. 2019 tentang amalan pembelajaran abad ke-21 PAK 21 dalam pengajaran dan pengutasyaaraan PTPC guru-guru sekolah rendah, beliau mendapati hasil pada kajian tersebut, guru-guru menyatakan terdapat kekangan masa. Hal ini kerana guru tiada masa yang cukup untuk menghabiskan topik dan tiada masa untuk fokus kepada topik yang penting. Tambahan pula, guru perlu memperuntukkan lebih masa untuk merancang aktiviti dan menyediakan bahan digital. Hasil kajian yang dijalankan ini selari dengan kajian yang terdahulu yang telah dijalankan oleh Muhammad Abdillah dan Mu 2008 yang menunjukkan bahawa faktor kekangan masa mempunyai tahap tekanan yang paling tinggi dalam kalangan guru-guru. Okey, seterusnya ialah beban kerja. Okey, beban kerja ini turut disokong dalam kajian yang telah dijalankan oleh Mazharul et al. 2020. Beliau mendapati bahawa bebanan kerja merupakan satu halangan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran abad 21, seperti tugas-tugas pentadbiran yang perlu dilakukan oleh guru.
Seterusnya ialah isu PAK yang kedua, iaitu dari sudut murid. Okey, berdasarkan hasil temu buat bersama responden, kami mendapati dalam isu PAK bersatu dari sudut murid terdapat dua, iaitu yang pertama daripada responden pertama dan kedua, mereka mengatakan bahawa bilangan murid dalam kelas terlalu ramai. Okey, hal ini menyebabkan guru kurang memberi perhatian kepada semua murid kerana dalam kelas ramai dan padat. Okey, yang kedua ialah kepelbagaian aras murid dalam kelas. Okey, isu ini turut disokong dalam kajian oleh Bennett et al. 2021. Okey, hasil pertemuan pengkaji Bennett kepada guru bila mendapati cabaran dalam pelaksanaan PDPC di sekolah adalah murid-murid berbeza tahap kognitif dan ini menyukarkan guru untuk menyediakan aktiviti PDPC yang sesuai dan fizikal. Seterusnya kita lihat pada isu PAK nombor 1 yang ketiga, iaitu dari sudut kemudahan infrastruktur atau teknologi. Hasil daripada temu bual yang telah kami jalankan terhadap 3 responden kami itu, terdapat beberapa isu yang berkait dengan kemudahan infrastruktur ataupun teknologi. Menurut responden yang pertama ialah beliau mengatakan bahawa peralatan teknologi perlu disediakan oleh guru sendiri, ataupun jika ingin menggunakan kemudahan yang ada di sekolah, guru perlu mengambil giliran. Hal ini kerana peralatan teknologi yang ada di sekolah sangat terhad dan guru perlu bergilir-gilir untuk menggunakannya. Selain itu juga, dari sudut kemudahan infrastruktur, jika guru ingin melaksanakan aktiviti kumpulan PAK nombor 1, peralatan di sekolah menjadi cabaran bagi mereka. Hal ini kerana jika guru ingin melaksanakan aktiviti kumpulan, guru perlu menyediakan pemakai yang banyak, kertas yang banyak, kertas macam yang banyak dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya kita lihat pada responden yang kedua. Beliau mengatakan bahawa murid di sekolah beliau hanya boleh mengakses maklumat di makmal komputer sahaja. Malahan, guru ingin menggunakan makmal komputer, guru perlu membuat tempahan seminggu lebih awal. Okey, seterusnya, jaringan internet di sekolah beliau sangat lemah. Malahan, jika hujan, lebih tak eloklah dia punya jaringan internet. Okey, seterusnya kita lihat daripada respon yang ketiga. Beliau mengatakan bahawa keadaan murid dan sekolah di bandar yang tidak sesuai menggunakan teknologi. Beliau mengatakan begini kerana keadaan di sekolah beliau tidak sesuai menggunakan teknologi kerana mempunyai satu sahaja laptop. Tetapi murid ramai di dalam kelas, jadi murid tidak dapat bersama-sama untuk menggunakan peralatan teknologi itulah di dalam kelas. Dan jika guru ingin menggunakannya, ia tidak mencapai apa yang kita inginkan dalam PAK nombor 1. Seterusnya, perkara ini iaitu perkara kemudahan infrastruktur dan teknologi ini turut disokong dalam kajian yang telah dijalankan oleh Nur Azli Ali dan Muhammad Sedar Rasul 2017 yang telah melakukan kajian terhadap guru pendidikan seni visual di Terengganu. Okey, hasil kajian tersebut mereka menunjukkan bahawa guru lebih cenderung menggunakan kaedah tradisional berbanding menggunakan IT yang mengambil masa yang sangat panjang jika guru ingin menggunakannya. Okey, selain itu juga kajian yang telah dijalankan oleh Muazzarul Hasan, Nur Azma dan Kamal 2020, beliau mendapati bahawa guru-guru sangat bersetuju bahawa kekurangan kemudahan komputer oleh pihak sekolah dan kesukaran dalam mencapai jaringan internet menjadi penghalang dalam melaksanakan PAK nombor 1. Okey, seterusnya kita lihat pada dari sudut pengurusan atau pentadbiran sekolah. Okey, hasil daripada dapatan temu bual yang telah kami jalankan, guru-guru mengatakan bahawa tiada isu yang timbul dengan pihak sekolah kerana pihak sekolah dan pentadbiran sekolah menyokong guru-guru untuk melaksanakan PAK nombor 1 ini. Malahan juga pihak sekolah turut membantu dalam mencari sumber dari pihak luar. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi. Okey, implikasi ini merupakan hasil dapatan daripada temu bual bersama 3 orang responden kami tentang apakah kesan jika isu PAK 21 tidak diatasi. Okey, kita lihat kepada implikasi yang pertama, iaitu pengajaran PAK 21 dan kebat tidak terjadi jika tidak disokong dari sudut kemudahan fizikal, iaitu yang kita boleh lihat daripada isu yang telah dibangkitkan, iaitu dari sudut kemudahan infrastruktur atau teknologi. Okey, guru
perlu sediakan sendiri peralatan seperti laptop, seperti marker kertas, okey, dan guru perlu mengambil giliran lah jika ingin menggunakan peralatan teknologi di sekolah. Okey, kita lihat kepada implikasi yang kedua. Okey, implikasi yang kedua ialah mental guru boleh terganggu apabila tidak disokong oleh kemudahan yang ada. Okey, seperti yang kita lihat, kemudahan yang ada di sekolah ialah internet, tetapi jaringan internet di sekolah lemah. Okey, lemah terutamanya ketika hujan. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi yang ketiga ialah murid akan mengalami keciciran terutamanya dalam penggunaan teknologi. Di sini murid akan mengalami keciciran dalam penggunaan teknologi kerana apa? Kerana jika kita lihat sekolah-sekolah di bandar seperti di kawasan Cyberjaya, Putrajaya, mungkin kemudahan di sekolah-sekolah tersebut guru menggunakannya. Kerana apa? Kerana ada sokongan daripada pihak ibu bapa, kerana kawasan di sekitar Cyberjaya dan Putrajaya merupakan ibu bapa mereka berkemampuan untuk menyokong pihak sekolah bagi mendapatkan bahan teknologi tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi yang keempat, iaitu pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksana tetapi tidak mencapai objektif yang dikehendaki. Okey, mungkin pembelajaran dan pembelajaran di sekolah dapat dijalankan tetapi tidak semaksimum yang dikehendaki dalam objektif PEK 21. Okey, mungkin PTPC tersebut berjalan tetapi hanya dalam keadaan minimum. Kerana apa? Kerana terdapat isu PEK 21 yang tidak diatasi. Seterusnya kita lihat pada solusi. Dari sudut guru ialah guru perlu menjadi kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran supaya tidak bergantung dengan teknologi sahaja. Okey, seterusnya ialah guru perlu bekerjasama dengan guru subjek lain untuk berkongsi idea dan berkongsi pendapat dalam menjayakan PEK 21 di sekolah. Okey, kenyataan ini turut disokong dalam kajian Ngeli et al. 2020 dalam kajian ini tentang tahap amalan PEK 21. Okey, dapatan kajian menunjukkan bahawa guru perlu merancang dengan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Seterusnya kita lihat pada solusi yang kedua, iaitu solusi dari sudut murid. Pertamanya, guru perlu mengatur strategi untuk aktiviti kumpulan dengan menggabungkan ahli kumpulan yang berlainan aras atau sama aras. Jika ahli kumpulan berlainan aras, guru perlu tempatkan murid yang bijak dalam kumpulan sebagai pembimbing. Okey, kenyataan solusi daripada responden ini juga turut disokong dalam dapatan kajian oleh Bennett et al. 2021 yang mengatakan bahawa kaedah kumpulan digunakan untuk membantu rakan-rakan semua murid. Di samping guru membimbing untuk mencungkil pemikiran kreatif melalui kaedah main peranan dan teknik penyoalan, digunakan juga oleh guru mencungkil idea dan meningkatkan kemahiran komunikasi murid-murid. Seterusnya, bagi isu kemudahan atau infrastruktur, responden telah memberi satu solusi bagi mengatasi masalah kemudahan atau infrastruktur, iaitu dengan mengelakkan bergantung kepada teknologi dan menggunakan bahan yang sedia ada sahaja dalam bilik belajar seperti kertas dan pen. Okay. Murid akan lebih seronok jika guru menggunakan bahan yang sedia ada dalam kelas, dan ini dapat mengurangkan penggunaan skrin di sekolah, kerana murid pada zaman sekarang lebih terdedah dengan telefon bimbit yang mereka selalu melihat kepada cerita-cerita yang terdapat pada aplikasi YouTube, Netflix dan lain-lain. Okey, solusi ini juga turut disokong dalam kajian oleh Nur Haini dalam kajian Muhammad Sabri et al. 2020 bahawa aplikasi PEK 21 tidaklah memberi penekanan kepada penggunaan teknologi semata-mata. Okay, malahan ianya perlu berpusatkan pelajar dengan berpaksikan pada 4 elemen PEK 21, iaitu komunikasi, kolaborasi, kritis dan kreativiti. Baik, hasil daripada kajian baseline yang kami jalankan, maka ada 4
cadangan yang boleh kami kemukakan untuk kajian-kajian yang akan datang. Pertama adalah mencadangkan agar kajian berkaitan pembelajaran abad ke-21 diperluaskan kepada jenis aktiviti PAK21 oleh guru dalam kelas. Jadi maksudnya dalam kajian ini, pengaji-pengaji akan datang boleh melihat kekerapan jenis aktiviti yang digunakan oleh guru di dalam kelas. Sebagai contoh, adakah guru banyak menggunakan aktiviti berkaitan dengan arsip ataupun gallery walk ataupun apa sahaja aktiviti berkaitan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, mencadangkan agar ada kajian berkaitan cara guru menilai pelajar dalam kelas berasaskan 5 elemen. Walaupun cadangan ini adalah cadangan yang mungkin boleh diperhatikan, namun ianya tidak salah untuk kita melihat secara tinjauan awal berkaitan bagaimana guru menilai pelajar berasaskan kepada formatif. Kerana kita tahu bahawa penilaian ini dibahagikan kepada dua, iaitu formatif dan sumatif. Formatif lebih berfokuskan kepada penilaian guru terhadap pelajar dalam kelas. Jadi sepanjang PDP, guru boleh menilai adakah pelajar ini memenuhi kriteria ataupun kehendak berasaskan kepada 5 elemen dalam PAK21. Yang ketiga adalah mencadangkan agar diperluaskan kajian berkaitan tahap efikasi pelajar lelaki dan perempuan terhadap pembelajaran abad ke-21 dalam kelas. Maksudnya di sini adalah kita nak dapatkan pandangan daripada pelajar hasil pembelajaran mereka yang berteraskan pembelajaran abad ke-21, sama ada rasa seronok ke, bermotivasi ke, ataupun tidak seronok ke, atau bagaimana. Itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, yang paling menarik sekali adalah ada cadangan agar perlunya kajian berkaitan dengan persepsi guru luar bandar terhadap teknologi dalam pembelajaran abad ke-21. Sebab apabila kami menemui responden, sebahagian daripada mereka mengetengahkan penggunaan teknologi dalam PAK21 dan sebahagian lagi menyatakan bahawa teknologi sebenarnya tidak perlu pun ada dalam PAK21. Jadi kita nak tahu persepsi guru bandar, persepsi guru luar bandar berkaitan dengan teknologi. Adakah teknologi ini sebenarnya boleh digunakan ataupun tak perlu digunakan? Jadi itu adalah cadangan yang kami kemukakan hasil daripada baseline study yang kami jalankan. Yang terakhir ialah kesimpulannya, pembelajaran abad ke-21 ni kita boleh lihat dia banyak ciri-ciri yang menjurus kepada ciri-ciri interaktif, holistik, integratif, saintifik, konseptual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusatkan pelajar. Sehingga dalam pelaksanaannya menerapkan model dan juga kaedah pembelajaran yang berorientasikan ciri-ciri tersebut. Jadi dekat sini para pendidik khususnya guru mestilah mencuba untuk memahami kaedah dan juga metod pembelajaran abad yang ke-21 ni supaya mereka boleh mengajar dengan baik, menerapkan elemen-elemen penting dalam PAK21 ni di dalam kelas dan juga supaya objektif pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan jelas. Sekian, terima kasih.